Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Sharifah Adiba binti Abdul Rahman, nombor metrik 1916115, dan sahabat saya Tengku Nurlisa Amira binti Teku Mahmud, nombor metrik 1916120, akan membentangkan mata pelajaran usul qiraat IDTQ 1112 yang bertajuk Jenis-jenis qiraat dan qiraat Imam 10. Nama pensyarah Ustazah Nur Hasanah binti Muhammad Yusof. Pengenalan. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbezaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-perawinya. Seterusnya, suatu ilmu yang menangani kalimah-kalimah Al-Quran daripada segi perbezaan sebutan dan bacaan serta penisbahan setiap daripadanya kepada pembawa atau periwayatnya. Seterusnya ialah rukun-rukun bacaan qiraat yang sahih. Rukun yang pertama ialah untuk menilai sesuatu qiraat diterima atau tidak, mestilah ianya menepati rasam Utsmani. Yang kedua, qiraat tersebut mestilah menepati bahasa Arab. Yang ketiga, mestilah mempunyai sanad hingga sampai kepada Rasulullah. Ketiga-tiga rukun ini digunakan oleh ulama untuk menilai qiraat tersebut sama ada ianya mutawatir ataupun sebaliknya. Seterusnya, jenis-jenis qiraat. Jenis-jenis qiraat terbahagi kepada qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat asyaz, qiraat al-mawdu', qiraat al-madruj dan qiraat al-ahad. Qiraat yang pertama ialah qiraat mutawatir, iaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang tidak mungkin berlakunya pendustaan. Yang dimaksudkan di sini adalah qiraat yang disepakati daripada imam-imam yang tujuh, iaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Al-Asim, Imam Hamzah dan Imam Kisai. Seterusnya, yang kedua, qiraat al-masyhur. Qiraat ini qiraat yang sah sanadnya tetapi tidak mencapai tahap mutawatir. Seterusnya, menepati kaedah bahasa Arab. Masyhur di kalangan imam qura' tetapi berlawanan jalan riwayatnya dengan imam tujuh dan setengahnya tidak. Seterusnya, perawinya tidak sebanyak mutawatir. Lagi sekali, perawinya memenuhi syarat jujur, adil dan kuat hafalannya. Seterusnya, qiraat yang ketiga ialah qiraat asyaz. Qiraat ini qiraat yang tidak sah sanadnya atau tidak menepati salah satu daripada tiga rukun qiraat yang sahih. Contoh qiraat syaz adalah bacaan Ibnu Shumaifah dalam membaca firman Allah surah Yunus ayat 26, apabila kalimah-kalimah nunat jika dibaca kepada nunah hika, huruf jim dibaca ha dan khalfaka dibaca sebagai khalafaka, huruf lam difathahkan. Bacaan tersebut diriwayatkan oleh Hakim daripada Asim bin Al-Jahdari daripada Al-Barkah. Katanya dia mendengar Rasulullah membaca sedemikian. Seterusnya, yang keempat, qiraat al-mawdu'. Qiraat ini qiraat yang dibangsakan kepada yang menyatakannya tanpa diketahui asalnya. Jadi qiraat ini dibuat dengan menyandarkan kepada seseorang tanpa diketahui dan tidak memiliki sanad ataupun rawi. Contoh qiraat Imam Muhammad bin Ja'far Al-Khuzai Al-Abdul Fadl Muhammad bin Ja'far dalam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat 28 dengan membaris depan perkataan Allah daripada Allah kepada Allahu dan memfathahkan perkataan ulama daripada ulama'u menjadi ulama'a. Yang kelima, qiraat al-mudraj, iaitu qiraat yang ditokok tambah dengan kalimah-kalimah lain sebagai tafsiran. Dalam qiraat ini, lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran ditokok tambah dengan lafaz yang lain yang tujuannya untuk memperjelaskan maksud Al-Quran. Contohnya seperti qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam membaca firman Allah surah An-Nisa ayat 12, iaitu menambahkan lafaz min ummin selepas kalimah ukhtun. Yang keenam, yang akhir sekali, ialah qiraat al-ahad. Qiraat yang sah sanadnya tetapi menyalahi atau tidak sesuai dengan rasam Utsmani dan kaedah bahasa Arab atau tidak kaedah bahasa Arabnya
tidak masyhur seperti qiraat masyhur dan qiraat mutawatir. Seterusnya, qiraat ahad ini pada dasarnya sanadnya benar tetapi tidak sesuai dengan tulisan yang dibacanya, tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab dan tidak meluas seperti qiraat masyhur dan mutawatir. Lagi sekali, qiraat ini tidak digunakan untuk membaca Al-Quran dan tidak boleh diyakini kebenarannya. Kesimpulannya ialah qiraat ahad, qiraat syazah, qiraat maudhu', qiraat mudraj tidak boleh dibaca kerana ianya bukan dinamakan Al-Quran walaupun sanadnya sahih seperti sanad ahad, tetapi qiraat tersebut tidak terdapat dalam Musnad Utsmani. Okey, biografi qiraat Imam 10. Imam yang pertama adalah Imam Nafi' al-Madani, kedua Imam Ibnu Kathir, ketiga Imam Abu Amru al-Basri, keempat Imam Ibnu Amir al-Syami, kelima Imam Asim al-Kufi, keenam Imam Hamzah al-Kufi, ketujuh Imam Kisa'i al-Kufi, 8 Imam Abu Ja'far al-Madani, 9 Imam Ya'qub al-Basri, dan yang terakhir Imam Khalaf al-Ashir. Okey, mari kita pergi kepada imam yang pertama, iaitu qiraat Imam Nafi'. Nama lengkap beliau Nafi' bin Abdul Rahman bin Abu Nu'aim al-Laythi. Diberi gelaran Abu Ruwaim, berasal dari Asbahan, Iran. Dilahirkan pada tahun 70 Hijrah dan meninggal pada tahun 169 Hijrah di Madinah. Keistimewaan qiraat Imam Nafi' ini iaitu beliau pernah berguru dengan 70 orang tabi'in, antaranya Imam Abu Ja'far, Syaibah bin Nasr, Muslim bin Jundub dan lain-lain. Beliau juga pernah mengajar qiraat secara talaqi selama lebih dari 70 tahun. Bacaan Imam Nafi' ini adalah bacaan yang digemari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dua orang rawi yang mengambil bacaan daripada Imam Nafi' ini iaitu qiraat Qalun dan qiraat Warsh. Nama qiraat Qalun adalah Isa bin Minah bin Wardan bin Isa bin Abdul Samad. Lahir pada 120 Hijrah dan meninggal pada tahun 220 Hijrah. Diberi gelar sebagai Qalun oleh Imam Nafi' sendiri kerana bacaannya yang hebat. Qiraat Warsh bernama Uthman bin Sa'id bin Abdullah. Lahir 110 Hijrah, meninggal 197 Hijrah. Digelar Warsh oleh Imam Nafi' kerana kulitnya yang putih. Seterusnya, yang kedua, qiraat Ibnu Kathir. Nama beliau Abdullah bin Kathir bin Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Hurmus. Nama gelaran adalah Abu Ma'bud. Lahir pada tahun 45 Hijrah di Mekah dan meninggal pada tahun 120 Hijrah. Ibnu Kathir merupakan seorang yang pakar dalam ilmu qiraat dan bahasa Arab. Di dalam catatan juga mengatakan Ibnu Kathir tergolong di antara para tabi'in dan merupakan seorang penjual minyak wangi. Dua orang rawi yang mengambil bacaan Ibnu Kathir adalah qiraat Kumbul dan qiraat Al-Bazzi. Nama qiraat Kumbul Muhammad bin Abdul Rahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id Al-Mahzumi Al-Makki. Nama panggilan beliau adalah Abu Amru. Lahir pada 195 Hijrah dan meninggal 291 Hijrah. Manakala qiraat Al-Bazzi pula bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah. Diberi gelaran Al-Bazzi Abu Hasan. Lahir 170 Hijrah dan meninggal 250 Hijrah. Okey, seterusnya qiraat Imam Amru. Imam Amru bernama Zabban bin Al-A'la bin Umar bin Al-Iriyan bin Abdullah bin Al-Husain. Gelaran beliau adalah Ibnu Al-A'la. Lahir di Makkah, membesar di Basrah. Beliau lahir pada tahun 68 Hijrah dan meninggal 70 Hijrah di Kufah. Imam Amru merupakan salah seorang dari 7 qurra yang masyhur. Bacaan qiraatnya terkenal di Kufah dan Basrah. Beliau juga merupakan pakar ilmu qiraat, nahwu dan fiqh. Dua orang rawi yang mengambil bacaan Imam Amru adalah qiraat Ad-Duri dan qiraat As-Susi. Qiraat Ad-Duri bernama Hafs bin Umar, lahir tahun 150 Hijrah dan meninggal 246 Hijrah, berasal dari Baghdad. Manakala qiraat Susi bernama Salah bin Ziyad, lahir 170 Hijrah dan meninggal 261 Hijrah. Beliau pula berasal daripada Iraq. Yang keempat, qiraat Imam Ibnu Amir.
Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah Yahsabi. Beliau lahir pada 8 Hijrah, meninggal pada 118 Hijrah. Imam Ibn Amir ini berasal dari Damsyik. Beliau pernah menjadi governor, hakim dan ketua para qari di Damsyik. Selain itu, beliau juga pernah menjadi imam Masjid Umawi pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Imam Ibn Amir juga tergolong antara para tabi'in. Ketika Rasulullah wafat, usia Imam Ibn Amir ini 2 tahun. Beliau meninggal pada hari Ashura. 2 orang rawi yang meriwayatkan bacaan Imam Ibn Amir ialah qiraat Hisham dan qiraat Zakwan. Hisham bernama Hisham bin Amr bin Nasir, lahir tahun 153 Hijrah dan meninggal 245 Hijrah. Beliau berasal dari Damsyik. Ibnu Zakwan pula bernama Abdullah bin Ahmad bin Bashir, pernah menjadi imam dan ketua di Damsyik. Lahir tahun 173 Hijrah dan meninggal tahun 242 Hijrah. Mari kepada qiraat imam yang kelima, iaitu qiraat Imam Asim. Nama beliau adalah Asim bin Al-Najud Al-Asadi Al-Kufi. Dikenali juga sebagai Abu Bakar. Meninggal pada tahun 127 Hijrah. Guru-guru beliau adalah Abdul Rahman bin Abdullah Al-Sulami, Abu Maryam Zur bin Hubaish dan Abu Amru Sa'id bin Ilyas. Keistimewaan qiraat Imam Asim ini, beliau memiliki suara yang lunak, memiliki sanad qiraat yang tinggi dan di antara golongan para tabi'in. 2 orang rawi yang mengambil bacaan Imam Asim ini iaitu qiraat Syu'bah dan qiraat Hafs. Nama qiraat Syu'bah adalah Syu'bah bin Ayyash bin Salim. Tahun kelahiran 95 Hijrah dan meninggal pada 193 Hijrah. Manakala qiraat Hafs bernama Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud. Lahir tahun 90 Hijrah dan meninggal 180 Hijrah. Selain itu juga, qiraat Hafs ini juga merupakan anak tiri kepada Imam Asim. Qiraat Imam 10 yang ke-6 pula adalah qiraat Imam Hamzah Al-Kufi. Beliau bernama Hamzah bin Habib bin Umarah bin Ismail. Beliau dilahirkan 80 Hijrah dan meninggal pada tahun 156 Hijrah. Beliau juga berasal daripada Kufah. Selain itu, beliau pakar dalam ilmu faraid dan bahasa Arab dan juga merupakan seorang penghafaz hadis. Di antara guru-guru Imam Hamzah ini ialah Abu Ja'far As-Sadiq, Muhammad bin Abdul Rahman bin Layla dan Talha bin Masraf. 2 orang rawi yang meriwayatkan bacaan Imam Hamzah Al-Kufi adalah qiraat Khalaf dan qiraat Khalad. Qiraat Khalaf bernama Khalaf bin Hashim bin Ta'lab. Beliau berjaya menghafaz Al-Quran ketika umurnya masih 10 tahun. Seterusnya, qiraat Khalad bernama Khalad bin Khalid, meninggal pada 220 Hijrah. Baiklah. Seterusnya, qiraat Imam Kisai Al-Kufi. Nama asal beliau Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Uthman, lahir pada 119 Hijrah dan meninggal pada 189 Hijrah. Diberi gelaran Kisai kerana beliau pernah memakai pakaian ihram di kota Kisai. Imam Kisai Al-Kufi merupakan seorang yang alim dalam bidang ilmu Al-Quran, Nahu dan bahasa Arab. Guru-guru beliau antaranya adalah Imam Hamzah bin Abi Zayyad, Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla dan Imam Abu Bakar Ayyash. 2 orang rawi yang mengambil bacaan Imam Kisai Al-Kufi adalah qiraat Abu Al-Harith dan Ad-Duri. Abu Al-Harith bernama Al-Layth bin Khalid, gelaran Abu Hayth, merupakan sahabat Imam Kisai, meninggal pada tahun 249 Hijrah. Manakala qiraat Ad-Duri pula, beliau ini merupakan perawi yang sama bagi Imam Abu Amru. Qiraat Imam Abu Ja'far Al-Madani. Nama beliau Yazid bin Al-Qaqa, gelaran Abu Ja'far, meninggal pada tahun 130 Hijrah. Kelahiran adalah di Madinah. Guru-guru beliau adalah Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah, Abi Hurairah, Abdullah bin Abbas.
Imam Abu Ja'far Al-Madani pernah menjadi imam di Madinah dan suka mengamalkan puasa Nabi Daud. Beliau juga merupakan seorang yang kuat ingatannya serta tergolong di antara para tabi'in. Dua orang rawi yang meriwayatkan bacaan Imam Abu Ja'far ini ialah Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Ibnu Wardan bernama Isa bin Wardan. Ibnu Wardan ini merupakan sahabat lama Imam Nafi'. Dan seterusnya Ibnu Jabbas. Beliau bernama Sulaiman bin Muhammad bin Muslim bin Jammas. Seterusnya imam qiraat kedua dari yang terakhir adalah qiraat Imam Ya'qub Al-Basri. Nama beliau Ya'qub bin Ishaq bin Zaid bin Abdullah bin Abi Ishaq, diberi gelaran Abu Muhammad. Lahir tahun 117 Hijrah dan meninggal 205 Hijrah. Berasal daripada Basrah. Dianggap juga sebagai seorang yang paling pakar dalam bidang qiraat, nahwu, fiqh pada zamannya. Imam Ya'qub seorang yang cerdik, mahir dalam bacaan dan kuat ingatannya. Beliau juga pernah menjadi ketua para qari di Basrah serta menjadi imam di masjidnya. Dua orang rawi yang meriwayatkan bacaan Imam Ya'qub Al-Basri adalah qiraat Ruwais dan qiraat Rawh. Qiraat Ruwais bernama Muhammad bin Mutawakkil. Meninggal pada 283 Hijrah. Lahir di Basrah, diberi gelaran Abu Abdullah dan juga merupakan seorang sahabat kepada Imam Ya'qub sendiri. Seterusnya qiraat Rawh. Rawh bin Abdul Mu'min adalah nama beliau. Diberi gelaran Abu Hassan dan meninggal 235 Hijrah. Beliau merupakan seorang yang boleh dipercayai dan kuat ingatan. Baiklah, yang terakhir adalah qiraat Imam Khalaf Al-Ashir. Nama sebenar Khalaf bin Hisham Al-Bazzar Al-Baghdadi. Diberi gelaran Abu Muhammad. Lahir 150 Hijrah dan meninggal 229 Hijrah. Imam Khalaf Al-Ashir merupakan perawi bagi Imam Hamzah. Beliau mengambil bacaan qiraat dari murid Imam Hamzah iaitu Sulaim bin Isa. Dua orang rawi yang meriwayatkan bacaan Imam Khalaf Al-Ashir ialah qiraat Ishaq dan qiraat Idris. Qiraat Ishaq bernama Ishaq bin Ibrahim bin Uthman bin Abdullah. Gelarannya adalah Abu Ya'qub, berasal dari Baghdad. Meninggal pada tahun 286 Hijrah dan merupakan seorang yang telah disifatkan sebagai seorang yang teliti, cerdik dan kuat ingatan. Seterusnya, qiraat Idris bernama Idris bin Abdul Karim, diberi gelaran Abu Hasan, berasal dari Baghdad, meninggal tahun 292 Hijrah pada Hari Raya Aidil Adha. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.